Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita nak proses belimbing buluh, ya. Belimbing buluh pada tahun ini 2021 bulan 3 ini memang sangat menjadi, dan kerana dia hujan kemudian dia panas. Memang dia akan menjadi dengan banyak, ya, walaupun memang sebenarnya belimbing buluh ini dia berbuah sepanjang tahun. Tapi dia akan banyak pada bulan 3 dan bulan 8. Juga bulan 9, 8 dan 9 lah. Dia akan banyak biasanya. Jadi pada tahun ini kita tak dapat nak menyelamatkan belimbing buluh yang banyak ini kerana ekonomi kita tidak stabil. Jadi kita nak tunjuk bagaimana supaya belimbing buluh itu dimanfaatkan, ya. Caranya mudah dan kita sedang menyusun sebenarnya 50 cara penggunaan belimbing buluh, manual penggunaan resipi, tapi belum siap lagi, dan kita akan tunjuk hari ini. Sekali kita proses mungkin dalam 6-7 produk yang kita boleh hasilkan daripada belimbing buluh ni. Ya, paling tidak pun jemur lah, ya. Jemur. Boleh jemur sebiji-sebiji, kalau nak cepat potong 2, potong 4 lagi cepat. Cuba tengok contoh ni. Ini adalah yang sudah dijemur. Kita boleh menggantikan asam keping. Yang cukup kering, ya. Tahan lama bertahun-tahun tak ada masalah, ya. Dulu kita beli dalam keadaannya dengan jumlah yang banyak, bertantan, dan kita rebus untuk belimbing buluh rebus yang digunakan sebagai bahan utama memasak sambal hitam pahang dan sambal hitam pahang versi basah dan versi kering. Kita ada bengkel kita di sini di Padang Buah Dalam, di Jambat tu, tempat proses sambal hitam pahang. Jadi hari ini kita nak tunjuk bagaimana cara nak proses belimbing buluh ni, cara mudah dan sedap, ya. Cuba tengok ni. Belimbing kita potong sedikit dia punya tampuk ni. Potong sedikit tampuknya. Kemudian kita rendam dengan kapur makan supaya dia kenyal, dia tidak menyik, dia tidak lembek. Pilihanlah, kalau tak buat kapur pun tak apa, rendam dalam menggunakan 3 sudu makan kapur dan rendam dalam 1 hingga 2 jam, ya. Kemudian bilas dan rendam dengan 600 gram garam, ya, garam kasar seelok-eloknya semalaman. Jadi untuk 5 kilo tu, ya, untuk 5 kilo kita lupa beritahu ini 6 kilo ni. Jadi kita akan guna dalam 600 gram. So ini 6 kilo. Selepas kita rendam dengan garam dalam 6 semalaman itu, pagi esoknya kita bilas, masukkan 2 kilo gula pasir, ya, bukan air, 2 kilo gula pasir. Dia akan keluar air dalam ni. Biarkan semalaman. Esoknya kalau kita nak, ya, buat jeruk itu masam manis, kita biarlah 2 kilo tu. Pakai 2 kilo sajalah. Kalau nak buat jeruk pedas, waktu inilah kita tumbuk lada, bubur lada, ya, jeruk pedas. Dan kalau kita nak buat jeruk masam tadi, waktu ya, lepas kita rendam dengan air garam tu, tukar air, biarkan dalam peti. Dia akan jeruk masam ataupun pickle, ya. Boleh kita makan untuk buat sambal belacan, untuk buat sambal bilis, boleh makan begitu saja untuk menghilangkan kalori waktu kita makan, ya. Dan kalau kita nak buat jeruk manis, kita keluarkan air yang 2 kilo tadi. Air 2 kilo tu tadi, 2 kilo gula tu tadi, kita boleh buat aiskrim Malaysia, ya, aiskrim Malaysia. Ataupun kita buat cordial, buat air jus. Potong sikit jeruk, masukkan dulu, bubur air batu, memang sedap air tu, air jeruk, dan rasanya tidak terlalu rasa jeruk pasal dia hanya semalaman. Masukkan 2 kilo lagi gula. 2 kilo lagi gula. Ya? Gula, bukan air gula. Dan biarkan semalaman, 2 malam, bolehlah dia makan sebagai jeruk manis. Itu 3 malam, jeruk manis. Memang cukup manis dan tak ada masam lagi. Dan kalau kita nak keringkan, kita boleh jemur jadi jeruk kering, ya? Ataupun seperti halwa lah kita kata. Halwa jeruk. Jadi sekali kita proses tu dah berapa produk-produk yang kita boleh keluarkan. Yang pertama, jeruk masam, pickle,
Lepas tu jeruk masam manis, jeruk pedas, jeruk manis, ya. Kemudian jeruk kering, cordial dan aiskrim. Dalam 6 atau 7 produk yang kita boleh hasilkan daripada sekali kita proses. Jadi belimbing ini tidak akan terbuang, insya-Allah. Belimbing ini tidak akan terbuang dan akan dimanfaatkan. Nanti kita akan tunjukkan cara macam mana nak buat jam, macam mana nak buat halwa secara ringkas dan cepat. InsyaAllah. Kita akan masukkan kapur, kapur makan ni. Kita akan rendam dalam 2 jam lah, insyaAllah. 3 sudu. 3 sudu makan. Kapur. Tiga sudu. Kapur ni sebenarnya fungsi dia untuk bagi dia jangan menyik, jadi lembek, dia ada kenyal. Kita rendam macam kita rebus labu juga, kita rendam ni bagi dia kenyal. Okey. 2 jam, insyaAllah. Cukup 2 jam. Kita bilas. Air garam 650 gram garam. Garam kasar, guna garam kasar. Baiklah, ini yang selepas direndam dengan air garam.
semalaman ataupun kita tak 12 jam lah 12 jam direndam dengan air garam kasar. Kemudian hari ini kita akan masukkan gula, 2 kilo gula. 2 kilo yang pertama yang kita sebut itu. Dan waktu inilah kalau kita nak buat jeruk masam ataupun pickle, kita ambil lah. Ni macam ni. Kita dah ambil sini dalam botol ni. Dan kita masukkan air. Masukkan air kosong. Yang tidak ada garam ataupun gula. Dan kita simpan dalam peti lah. Kita boleh nanti tumbuk dengan sambal, buat sambal belacan ataupun makan begitu saja waktu kita makan tu, nak menghilangkan loya dan sebagainya. Dia panggil pickle. Ini satu produk. Kemudian yang ini kita akan masukkan gula dan kita akan biarkan. Gula bukan air gula. Gula sahaja. Dia akan keluar air daripada buah tu. Jadi tak perlu masak air gula lah. Masukkan gula sahaja. 2 kilo. Dan kita akan biarkan dalam semalaman. Biasa 12 jam lah. Kita biar. Tutup. InsyaAllah. Untuk rendaman 2 kilo gula yang pertama tu, kita boleh ambil, kalau nak buat jeruk masam manis ataupun jeruk pedas boleh. Kita ambil yang ini untuk masam manis Ini jeruk pedas. Mana masukkan? Ada. Kalau ni kita simpan dalam peti lah eloknya. Dan air ni kita waktu ni kita buat aiskrim Malaysia. Aiskrim Malaysia. Ini sintis setengah. Untuk ni yang apa? Yang 3 inci je. Dan boleh juga kita buat air. Buat cordial panggil. Lama dah tak buat. Ambil sikit, boleh lah. Bekukan jadi air. Tiga. Okey ni kita boleh buat air. Air jeruk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa jeruk sangat tapi dia ada rasa benda dia. Ini sedap. Kalau kita potong sikit buah jeruk tu, buah dalam tu. Tiga.
Sebabkan kita dah ambil buahnya dah kurang daripada 5 kilo. Kita bubuh dalam sekilo 700 gram je. Kalau 5 kilo gula 500 2 kilo gula lagi. Untuk proses jeruk manis. Dan kita akan biarkan 2 hari berendam gini. Kemudian kalau nak keringkan, kita keringkan. InsyaAllah kita. Jadi jeruk kering pula. Ini adalah tahap terakhir. Ini siap dah ni. Kalau untuk jeruk manis sudah siap. Kita akan ambil untuk kering pula. Ini jeruk manis. Dan air dia kita boleh biasa boleh buat jus cordial dan kita boleh buat es krim lah. Dan kalau nak sedap lagi, kita blender sikit. Jeruk ni untuk kita buat es krim. Ini kita ambil untuk kita jemur. Esok insyaAllah mungkin kita boleh buat review lah. Kita esok ke. Tiga. Untuk kita jemur. Kalau rajin kita susun lah. Kalau tidak kacau gitu juga. Kalau rajin kita susun pakai comel. Tiga. Di muatan ni lah. Mendung pula. Esok panas malam. Esok dia, esok petang ni kalau cukup panas dia kering. Baiklah, sampailah masa untuk kita review produk blimbing yang kita buat baru-baru ini. Dengan sekali proses kita hasilkan beberapa produk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produk yang kita boleh buat. Ini yang pertama, ini dia panggil jeruk masam ataupun pickle. Jeruk masam ini memang lepas kita rendam dengan semalaman air garam, dia akan jadi jeruk ni lah. Jeruk ni boleh kita makan waktu kita makan, lepas makan dan sebagainya untuk menghilangkan loya. Ataupun kita tumbuk dengan sambal belacan, buah dalam budu pun sedap. Ni, ni. Memang ni masam. Ya, kita air garam ni kita buang, kita bubuh air lain, tetap dalam peti lah. Ya, ini jeruk masam. Ini jeruk masam manis. 2 kilo gula yang pertama tu. Kita rasa. Tengok beza dia. Dia kering. Dia keluar air dia. Keluar air masam dia. Masam dia masih ada dalam 60%. Lebih kurang 65% gitulah. Ini kalau kita nak buat pedas, jeruk masam manis ni 2 kilo gula yang pertama itu Ini panggil jeruk masam. Masukkan lada dia. Pedas. Memang pedas. Tapi sedap Unik rasa dia. Masam, pedas, masin ada. Kita bawa masam sangat. Semakin hilang masam dia bila kita masukkan unsur pedas, walaupun sama dengan ni tadi. Dan ini yang kedua terakhir, dia panggil jeruk manis ini 4 kilo gula sebenarnya ni. 2 kilo gula yang kedua raman dia. Masam dia dah tinggal dalam 20%.
Tapi sebenarnya kalau kita rendam dengan garam yang lebih banyak, itu dalam 650 je. Kalau kita rendam sekilo setengah, sekilo 300 gram lebih kurang, dia akan lebih manis ya. Langsung hilang dia punya masam dia. Dan ini yang kering. Terjemur baru siap hari ni. Dan jangan jemur terlalu lama, dia bangkit rasa matahari dia, bau kering dia. Ini dia panggil kismis Malaysia. Lebih baik, lebih sedap sebenarnya. Dan tentu lebih kaya dengan vitamin C. Ini jus lah. Jus kita gunakan ni, cordial dia. Kita gunakan air gula ni. Sedap sebenarnya. Ataupun air gula yang kedua, air gula yang pertama, 2 kilo yang pertama. Kalau nak itu blender sekali dengan ni buat tak apa. Ambil beberapa bulas kita blender, ya, hancurkan dan buat jus ya. Bismillah. Memang sedap. Ni air ni lebih sedap. Yang pertama. Air 2 kilo yang pertama ni. Ini 2 kilo yang kedua. Ini ais krim terakhir. Cair dah buah. Ais krim Bismillah. Tengok. Gebu. Ais krim. Memang sangat sedap untuk menghilangkan loyo utamanya. Dan ini ada es krim yang versi kedua. Ini dibuat daripada jam. Jam belimbing ya. Dan boleh juga ni, yang ini kita blender, kita buat es krim. Dan ini kita rasa ini yang lain lah. Es krim jam belimbing buluh. Terbaik. Alhamdulillah. Inilah hasil sebenarnya buah belimbing yang banyak terbuang, yang kita boleh keluarkan pelbagai produk sebenarnya. Dan insyaAllah lepas ini buah belimbing kita tidak terbuang lagi lah. Harapannya begitu. Alhamdulillah.